Dzalika bi anna Allah nazzal. Sudah hadir. Orang Yahudi ada kitab Taurat. Ada huraian ulama-ulama mereka. Dan mereka semua tahu ulama-ulama mereka ni ulama-ulama yang ikhlas. Ulama yang ikhlas ni tidak menjual agama. Dibunuh oleh raja-raja yang zalim. Meninggalkan ilmu yang memberi manfaat. Termasuklah juga orang Kristian. Yang benar-benar berpegang dengan kitab Injil. Termasuk ulama-ulama Islam. Ulama-ulama Islam. Ulama yang ilmunya berkah sehingga hari ini. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taymiyah. Ibnu Al-Qayyim. Imam Nawawi. Al-Izz bin Abdul Salam. Dan lain-lain. Ulama yang kitab mereka dibaca sehingga hari ini. Walaupun mereka ni sudah mati. Tapi ilmu mereka hidup. Ada ulama tu dia mati dengan ilmu-ilmu mampu sekali. Mampu dengan ilmu dia sekali. Ada ulama yang kitab dia walaupun dia sudah mati, kitab dia hidup sampai hari ini. Dibaca oleh orang. Ulama-ulama ini ialah ulama yang ikhlas, yang beramal dengan ilmunya. Ulama-ulama mazhab. Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ialah imam mazhab Hanafi yang meninggalkan aliran mazhab yang dianut oleh berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia. Imam Abu Hanifah ini mati dalam jail. Mati dalam penjara. Kenapa dia mati dalam cara dia merokok? Dia curi barang orang. Kalau orang tahu dia merokok, orang dah waktu guru. Orang dah ikut mazhab dia. Kenapa? Imam Abu Hanifah mempertahankan prinsip Islam yang berkait dengan pemerintahan. Yang berkait dengan khilafah. Apabila Abu Ja'far al-Mansur merampah kuasa pemerintahan melalui kerajaan Abbasiyah. Membunuh Abu Muslim al-Kharasani yang mengempin untuk Bani Abbas. Dan tidak memberi tempat kepada Ja'far as-Sadiq. Salah seorang daripada keluarga Nabi yang dianggap mujtahid, yang menjadi guru kepada ulama-ulama yang mujtahid, yang alim di zamannya. Sepatutnya orang ni yang menjadi khalifah, bukan Abu Ja'far al-Mansur. Tetapi Abu Ja'far al-Mansur nak tarik Abu Hanifah, menawarkan jawatan yang tinggi kepada Abu Hanifah, iaitulah jawatan Qadil Qudah, ketua hakim negara. Kenapa nak beri jawatan ketua hakim negara pada Abu Hanifah? Sebabnya, bila Abu Hanifah terima jawatan ketua hakim negara di bawah pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, dengan sendiri orang menganggap bahawa Abu Ja'far al-Mansur adalah seorang khalifah yang sah, kerana Abu Hanifah menerima jawatan ketua hakim negara di bawah kerajaannya. Akibat dari Abu Hanifah tidak menerima jawatan ini, Abu Hanifah sanggup menjadi peniaga kain, jual kain di pasar. Akhirnya Abu Hanifah ditangkap dan dipenjara dan mati dalam penjara. Ini ialah ulama yang tidak menjual ilmu, yang tidak menjual agama dengan harta dunia, dengan pangkat. Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Siapa dia Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas juga ialah seorang ulama yang mujtahid, yang beristihad, yang dianggap sebagai imam Darul Hijrah, imam negeri tempat hijrahnya Nabi SAW, dan menjadi guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas bukan saja dia mengajar dalam masjid Madinah. Imam Malik juga apabila disoal berkenaan dengan talak mukrah, orang yang menceraikan isterinya secara dipaksa, apa hukum wahai Imam? Kalau seorang menceraikan isterinya dipaksa, nak katok paling nak bunuh, maka dia cerai isteri dia. Imam Malik faham soalan ini ialah soalan
daripada wakil pada khalifah di zamannya. Yang mendapat bai'ah daripada rakyat secara memaksa ulama-ulama. Memaksa pemimpin-pemimpin kabilah supaya mengadakan bai'ah. Mengadakan janji bahawa orang ini sah menjadi khalifah. Abu Ja'far Mansur, Imam Malik menjawab, talak mukrah tidak sah. Maka bai'ah mukrah, yakni bai'ah orang yang dipaksa tidak sah mengikut hukum syarak. Imam Malik diancam, diugut. Dengan berani Imam Malik mengatakan, sesungguhnya cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak, malaikat cakap orang yang ada di dalam kubur ini, iaitulah kubur Nabi SAW. Kita mesti mengikut ajaran Nabi, mesti ikut Quran yang paling tinggi, dan ajaran Nabi adalah menghuraikannya. Imam Malik tidak berganjak di dalam menyatakan yang hak. Maka Imam Malik dianggap imam yang mewarisi ilmu yang diberkati, sehingga meninggalkan pengikut-pengikut yang ramai sehingga hari ini. Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Siapa dia Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah dirantai tangannya, dibelenggu, dibawa menghadap Khalifah Abbasiyah di zamannya. Kerana Imam Syafi'i menghentam orang yang mencela dan menghina Ahlul Bait, menghina keluarga Nabi SAW. Kerana zaman itu zaman pertarungan di antara Bani Abbas yang mencemburu terhadap keluarga Nabi SAW, yang dianggap untuk merampas khilafahnya. Imam Syafi'i menegur orang yang menghina keluarga Nabi SAW. Jangan hina keluarga Nabi. Kalau dia baik, dia saleh, hendaklah dia anggap dia adalah keluarga Nabi. Di mana golongan yang memegang jawatan khalifah ini menghina keluarga Nabi. Keluarga Nabi tak boleh dihina, kata Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i dituduh dengan menganut Syiah Rafidiyah. Syiah Rafidiyah, satu Syiah yang kafir, Syiah yang sesat, Syiah yang membatalkan orang yang kufur, batal iman. Di mana golongan Rafidi menganggap tidak ada batal iman walaupun mengerjakan kekufuran. Tidak membatalkan iman seseorang, ar-rafd, dan berbagai ajaran dan pahaman dia ni golongan Rafidi. Imam Syafi'i dengan tegah berkata, "Idza kana ar-rafdu hubba ahli al-bait fa ana rafidi," kata Imam Syafi'i. Jika sekiranya ajaran Rafidi itu bermakna seseorang itu kasih kepada keluarga Nabi, maka aku seorang yang menganut ajaran Rafidi. Aku ialah orang yang kasih kepada keluarga Nabi SAW, kata Imam Syafi'i. Akibatnya dia telah ugut, dia telah diugut, dia telah diancam. Ini belum dalam bab arak ada lesen, judi ada lesen. Dalam bab yang ringan pada itu lagi, ulama-ulama ini tegah di dalam menyatakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dalam bab arak boleh lesen, judi boleh lesen. Kita tak kemah juga dalam berpegang dengan agama. Ini ulama-ulama zaman dulu, zaman itu kerajaan melaksanakan hukum Islam, melaksanakan hukum hudud dan qisas, melaksanakan syariat Allah, tetapi mereka tak betul dalam beberapa perkara. Ulama-ulama menentang kerajaan yang tak betul dalam beberapa perkara. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali, yang telah kita sebut kisahnya dulu, iaitulah apabila kerajaan Abbasiyah di zaman Al-Ma'mun menganut ajaran Mu'tazilah, ajaran yang dipengaruhi oleh falsafah yang mengatakan Quran itu makhluk, beberapa orang ulama telah dibunuh. Muhammad bin Nadhr Al-Khuzai dipancung lehernya. Ahmad bin Nuh dijatuhkan hukuman mati. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan dibelasah. Mereka tak berani bunuh kerana pengaruhnya kuat. Dipenjara dan dibelasah sehingga darah penuh tubuh. Lalu anak-anak muridnya berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. "Wahai Imam Ahmad, apa salahnya kalau bercakap pelawak? Cakap pelawak, tak apalah, ikutlah kerajaan. Katalah Quran ni makhluk. Ketah dia makhluk, bukan Quran tu. Tipu begitu."
secara hello, secara tauriah. Quran tu makhluk, tapi niat dalam hati, dakwah dengan ketah dia. Lepas tu bebas. Ada apa-apa. Hati kitanya tetap mengatakan Quran itu kalam Allah yang qadim. Kata Quran ni niat dalam hati ketah. Boleh buat begitu. Tak apa, tidak menjadi salah. Akidah tak rasa ada rukhsah. Tapi Imam Ahmad berkata, "Iza zakata al-alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyanu al-haq." Famata yatabayyanu al-haq. Apabila orang alim menyelamatkan diri dia, orang alim menyelamatkan diri dia, orang jahil dalam keadaan jahil, maka bila orang jahil nak tahu perkara yang sebenar, kata Imam Ahmad. Kalau orang alim menyelamatkan diri dia, orang jahil tak tahu benda yang sebenar, maka bila orang jahil nak tahu benda yang sebenar, kata Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad tegas menyatakan Quran kalam Allah yang qadim. Dipenjara beberapa lama sehingga mati khalifah. Naik khalifah yang kedua mati, naik khalifah yang ketiga, barulah kembali kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah dan Imam Ahmad dibebaskan. Maka ilmu Imam Ahmad dipelihara sehingga hari ini. Imam Ghazali, Imam Nawawi, Aid bin Abdul Salam, imam-imam yang kitab mereka dipelihara oleh orang sehingga hari ini. Ialah ulama-ulama yang ilmu mereka berkat. Mereka tak jual ilmu tukar dengan pangkat dan kedudukan. Mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah. Ada di antara mereka yang mendapat pangkat yang besar. Al-Qadhi Abu Yusuf. Imam Qadhi Abu Yusuf ni jadi hakim besar di zaman Harun al-Rashid. Di mana Abu Yusuf ini murid pada Abu Hanifah yang mengarang kitab Al-Kharaj, kitab yang berkait dengan sistem keuangan Islam yang dibaca oleh orang sehingga hari ini. Sampai hari ini orang baca kitab Al-Kharaj ni. Kalau orang nak mengaji berkenaan keuangan Islam, berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan jizyah, berkenaan dengan cukai, berkenaan dengan kharaj, berkenaan dengan apa saja, baca kitab Abu Yusuf. Abu Yusuf ni ialah hakim besar di zaman Harun al-Rashid. Walaupun dia jadi hakim besar, dia tak takut pada khalifah. Tak takut pada kerajaan. Dia menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama-ulama yang ilmu mereka berkat. Ada pun ulama yang orang sebut dalam ni, Tuhan turun kebenaran, tetapi mereka tak berani nak menyatakan yang benar. Takut tak boleh pakat, tak boleh benda, tak boleh piti, tak boleh kedudukan.